Apakah hukum menggantungkan gambar convention degree master di dinding rumah? Islam ni dia elokkan apa saja bentuk yang membesarkan gambar. Itu dia elok. Tapi kalau gambar itu hanya sekadar untuk mengingatkan kita kepada suatu panduan, sekadar tidak memberi makna yang demikian, di situ berlaku khilaf di kalangan para ulama. Kalau setakat tak degree nak bagi tahu bahawasanya hampa ambil ubat kat aku ni, aku ada CJ punya lah, tak ada apalah kan. Adapun gambar bernyawa, tak, ada juga ulama yang mengatakan tidak haram. Jangan balas lah. Nah, itu pandangan ulama. Siapa nak tengok panjang lebar, tengok kitab Rawai'ul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni. Nah, dalam bab taswir, bab gambar. Nah, ada juga dibincangkan panjang lebar dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, kitab itu kita nak cari, tengok dengan abjad lah. Kalau bab suar, nak bab surah, bab gambar, cari kat sort lah. Nah, kenapa kita raikan khilaf ulama? Kita tak usah gantung lah kalau boleh, kerana meraikan pandangan yang melarang. Ada pandangan yang membenarkan, tapi yang membenarkan itu maknanya gambar keluarga, gambar kita, bukan gambar-gambar haram. Gambar artis black-black itu haram. Faham lagi? Tapi kalau kita nak kemah, kita tidak hias dinding-dinding dengan gambar bernyawa. Adapun gambar yang bukan bernyawa, ulama kata boleh. Dia minat motosikal, gambar karbureta, gambar ring, gambar sproket RZ, gambar buruh gigi, gambar tianggo, tak apa. Tak, gambar lesung. Itu bukan benda bernyawa. Gambar air terjun, gambar pokok-pokok, gambar awan, gambar sunrise, sunset dan sebagainya. Tak, gambar bernyawa ni maksud gambar manusia, gambar hayawan. Okey? Kenapa? Kerana ada dua sumber. Pertamanya, satu hadis menceritakan Nabi SAW balik dengan Jibril alaihissalam. Tak, yang tak mau masuk, Jibril tak mau masuk. Rupanya Aisyah baru beli lasir gambar burung. Jadi malaikat tak mau masuk. Jadi Nabi kata membari dua ni, hari dua ni. Nabi pun bacalah tak boleh. Lalu Aisyah pun siap buat tempat lapik tidur je. Nampak, bukan tempat yang digantung-gantung, dihiaskan. Dan hadis yang lain Nabi kata innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Nampak? Au kalbun au junubun. Dengan malaikat tak masuk rumah yang ada gambar-gambar bernyawa atau patung, dan anjing dan orang yang junub. Tapi kalau lukisan tu lukisan tanaman yang tak ada roh, pokok, gunung, sawah, yang ni sepakat dibenarkan. Tapi kalau lukisan itu lukisan benda hidup, yang ni ulama berbeza pendapat, kerana ada satu riwayat Nabi tak bagi lukis, Nabi tak bagi taswir, Nabi tak bagi buat bentuk yang dihasilkan oleh tangan, illa raqman fi thawb, melainkan sesuatu yang latar di atas kain. Maksudnya lukis boleh, tapi ada juga riwayat yang Ibnu Abbas tak bagi. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat. Syekh Qardawi dia mengatakan, lukisan ni kalau dia benda hidup, dia mengatakan kalau tak harus pun makruh, dia tak sampai kepada tahap haram. Kenapa? Kerana benda ni, terutamanya bila gambar tak penuh lah, gambar yang macam Hanafi, sebahagian ulama Hanafi dia kata nak boleh potret ni, lukis yang mana kalau dijelmakan di alam realiti, benda tak boleh hidup. Contohnya sekarat ni, mana ada orang boleh hidup kalau sekarat ni tinggal badan dia, jantung tak ada. Itu sebahagian ulama lah, sebab mereka menggunakan hadis yang Nabi kata setiap orang yang ukir ke bentuk sesuatu yang ada roh, di hari kiamat nanti Tuhan akan kata pada dia, ahyu ma khalaqtum, hidupkan balik apa yang kamu cipta. Maka mengambil semangat hadis tu, mereka kata Tuhan akan suruh hidupkan bila mana dia mampu hidup. So sebab tu dia kata kalau separuh, yang mana manusia tak boleh hidup tanpanya,
Okey. Tapi Syekh Al-Qardawi dia kata, kalau potret ni separuh tu okey, kalau tak harus pun dia pergi kepada makruh. Tapi ada hadis yang Nabi rentap di rumah Nabi. Nabi tengah salat kan? Nabi tengok ada kain yang diikat digantung oleh Aisyah, Nabi rentap. Nabi kata, "Inna hadhihi ta'riduni fi salati." Ni gambar ni ganggu aku dalam solat. Yang tu kata guru saya Syekh Muhammad Abu Lais, dia mengatakan yang ni taklah menunjukkan haram, tetapi dia ganggu solat. Sebab tu Nabi rentap. Dan rumah Nabi tak layaklah ada benda ni. Baguskah kita gantung gambar perkahwinan kita di bilik tetamu? Eloknya tuan-tuan dan perempuan, gambar tu tak usah gantung langsung, walaupun semua menutup aurat. Sebab ada khilaf ulama tentang gantung gambar ini. Yang sepakat ulama ialah gambar yang berbentuk 3-dimensional, macam patung. Depan ada ukiran, belakang pun nampak ukiran, kiri kanan ukiran 3 dimensi. Yang tu jelas patung. Kecuali untuk permainan kanak-kanak, ada hadis sahih. Patung kita beli untuk apa? Untuk baby doll, untuk baby lain. Ini kita belikan kuda ini untuk boy, itu lain. Untuk pendidikan. Bila kita sebut permainan kanak-kanak, dia permainan yang membentuk minda, mindset, pendidikan. Itu lain. Itu diizinkan. Tapi semata-mata simpan, maka diharamkan. Tetapi gantung gambar, bukan 3 dimensi gambar, ada khilaf di situ. Ada ulama mengatakan yang itu pun tak diizinkan, tapi tak sepakat. Jadi untuk keluar daripada perbezaan pendapat, kita rumuskan, jika gambar-gambar itu bukan ada unsur-unsur lucah, simpan saja dalam album. Boleh. Maksudnya gambar perkahwinan tak salah. Tuan-tuan perempuan dengar baik-baik, tak salah. Boleh ambil gambar, boleh. Tetapi sebab ada ulama kata haram. Gambar itu ditayang-tayang. Ada ulama hukum fatwanya haram. Maka saya nak suruh kita ambil langkah berhati-hati. Maka jangan digantung. Walaupun gambar suami isteri, jangan digantung. Sebab kadang-kadang dia boleh menimbulkan perasaan negatif pada orang yang melihat. Dan sekaligus jangan pergi dedah hal itu di Facebook dan sebagainya. Adakah boleh gantung gambar di dinding? Gambar ibu bapa dan ahli keluarga boleh kita gantung. Bukan di dinding, di seling, di kipah, di almari, di dalam hatiku. Boleh berlaku. Gantunglah gambar di mana-mana. Tak ada masalah. Gambar pukul lah. Gambar pukul. Kerana ada ulama kata gambar pukul ni tidak menjadi masalah. Lukis tak boleh. Dia kena gambar pukul gambar ni, kelepuk. Kerana apa? Gambar ni, pukul gambar ni bukan lukisan. Hak Nabi marah tu lukisan. Kerana apa? Dia kiyah dengan bercermin. Biasa cermin tak? Apabila kita pergi di cermin, gambar kita lekat di cermin dia. Ada orang kata hukum dosa ke tak bercermin? Kita pergi di cermin, gambar kita lekat di cermin tu. Dosa ke tak gambar kita tu? Ada dosa tak? Maka kamera dia punya teori dia macam ke cermin ni. Dia bukan buat pun, dia hanya ambil cahaya, tubik. Macam cermin lah. Maka hukum dia tidak ada masalah apa. Hukum bercermin hukum dia. Maka pukul gambar ayah kita pun tepek yang munasabah. Ni mak kita tengah zaman ratu kebaya gak. Jangan dok tepek lah gambar lagu tu. Pakat lekung masa dia pergi umrah kau gapo dia ni. Tepek nak suruh ingat. Cuma gambar-gambar ni katanya ulama jangan letak terlalu tinggi. Takut nampak macam puja pula. Lepas tu letak bunga pula besar lagu tu. Tai pusang pula, tok api pula, tok main renggaram renggar. Tu jadi masalah pula. Tok biasa saja kalau boleh jangan tinggi daripada kepala. Tinggi tok atas meja. Tok biar tempat munasabah. Gambar boleh, tak ada masalah, cuma jangan gambar yang menyebabkan jadi haram lah. Tok tutup aurat kau gambar dia tak boleh nah. Dalam masyarakat kita hari ini jenis gambar. Dia bubuh sederet gambar yang kononnya ini tok alim dulu. Yes, betul. Itu orang alim, betul. Tapi meletakkan gambar yang pada mulanya hanya nak kenangkan jasa dia dari segi menyebarkan ilmu, generasi hak mula letak tu reti, faham?
Generasi yang kemudian dia tak tahu apa, dia pening, lah dia kata, oh, dia tidur sembah, dia tidur minta dekat gambar tu. Benda ni tidak mustahil boleh jadi. Maka Islam tidak ajak benda-benda yang macam ni. Tak ajak. Islam tidak ajak benda-benda macam ni. Kemudiannya dibuat oleh orang-orang yang kemudian ni, dan membawa kepada kemungkinan jadi bahaya kepada generasi yang akan datang. Islam ajak apa? Islam ajak kita suruh sembah Allah. Kita sembah Allah, tak ada gambar, tak ada apa. Masjid kita macam ni ya, tak ada apa. Kita dia ajak apa? Dia ajak suruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi ni maksudnya apa? Ikut hadis Nabi. Bukan ikut ambil ketayak Nabi letak kita pergi duduk. No, Islam tidak ajak begitu. Kalau betul kita sayang Nabi, kita ikut hadis Nabi. Itu sayang Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila manusia mula mencari cara sendiri dalam nak beribadah, di situlah ruang untuk masuk iblis syaitan. Dia masuk jarum dia. Dia divert kita pelan-pelan. Tanpa sedar. Tiba-tiba kita sudah derail daripada apa yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pandangan ulama-ulama daripada ulama mazhab Hambali meletakkan gambar-gambar, termasuk gambar-gambar convocation apa semua tu tidak dibenarkan. Tetapi kita di Malaysia, tuan-tuan, kita pakai mazhab Syafi'i. Dan ulama-ulama contemporary, khususnya ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Dr. Tontawi, Syekh Ali Tontawi, Ali Jumaah dan ramai lagi, mereka mengatakan tidak ada salahnya kita meletakkan gambar-gambar fotografi yang diambil sebagai contoh untuk tujuan peringatan ahli keluarga. Kita ambil gambar keluarga hari raya, kita pun letak kat satu sudut. Ini gambar dia. Boleh, tapi dengan syarat mesti semua ahli keluarga di dalam itu menutupi aurat sepenuhnya. Dia tak boleh letak satu family semua pakai bikini. Itu tak boleh. Ataupun yang lelaki semua pakai spender belaka. Pakai boxer, daripada datuk sampai cucu pakai boxer. Itu tak boleh. Sebab apa? Menampakkan aurat semua pihak. Letak pula dalam gambar. Apa kerja gitu? Memang ada zaman sekarang tak pelik sekarang ni Panama dance kan. Itu pun dia akan ada satu hari nanti akan ada tu. Semua pakai boxer daripada tua sampai kecil. Na'udzubillah. Bergambarlah ramai-ramai. Itu tidak boleh. Sebab apa? Menampakkan aurat. Tapi kalau gambar tu gambar raya, tutup aurat, semua pakai elok, pakai samping bagai, pakai jubah bagai, pakai tudung, pakai maka ia dibenarkan. Begitu juga dengan menggunakan hari raya untuk convocation anak-anak, itu semua dibenarkan. Cuma kalau katakan gambar itu ada anak-anak yang tak pakai tudung ketika zaman convocationnya, sekarang dah pakai, maka hukum haram untuk digantungkan pada kawasan yang boleh menampakkan kepada orang awam. Hatta sepupu sepapat pun tak boleh. Ambil gambar tu, pindahkan di kawasan yang orang lain tak boleh tengok kecuali ahli keluarga yang mahram kepada kakak atau adik perempuan kita itu saja. Gambar boleh tak? Nampak gambar kat rumah. Dia bukan patung tapi gambar. Tak boleh kan? Kalau gambar pokok, okey. Pokok ke taman ke, pokok bunga ke. Gambar sendiri, lagi tak boleh. Apa nak tengok gambar sendiri, itu lagi masalah. Tak, yang tak boleh ni, tampal, gantung, pamer. Kalau dalam album tu, ulama kata tak apa. Sebab yang hadis tu, malaikat tak masuk sebab ada terpapar. Telefon boleh off, tak ada masalah. Bila, yang penting apa dia? Bila ada keperluan, yang tak boleh dielakkan, tak ada masalah. Gambar IC, pasport kan. Jangan pergi immigration, mana gambar? Haram. Cara kita nak sampai ke kebaikan, yang paling baik dan paling berkesan, ialah kita beritahu ayat Quran ataupun hadis. Dia tak boleh pertikaian. Dia nak tahulah itu masalah lain. Tapi kalau kita cakap, walaupun benar daripada agama, tapi ayat tu ayat kita, dia akan pertikaian 1000 alasan. Saya ada dengar satu hadis. Satu masa Jibril berjanji dengan Nabi. Jibril nak datang rumah Nabi, tapi Jibril tak datang. Jadi Nabi tunggu tak datang.
Jadi besok Jibril datang, Nabi tanya, kenapa kamu tak datang mengikut janji tu? Aku bukan tak datang, tapi bila aku tengok dalam rumah kamu ada gambar, aku tak masuk. Hadis sahih. Maknanya malaikat tak akan masuk mana-mana rumah yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Hadis sahih. Jadi dia dengar bukan daripada kita, daripada Nabi. Kamu nak buat silakan. Dia kalau gambar permainan untuk jadi permainan yang budak baling bila tak suka dia masuk tong sampah, itu tak apa. Sebab gambar tak boleh ni sebab apa? Sebab ada unsur suka, cinta, dan mungkin akhirnya membawa kepada puja. Tengok je gambar kan. Adakah larangan khusus? Ada. Larangan khusus maksudnya, kalau adakah larangan, sememangnya ada larangan dari hadis Nabi SAW, iaitu antaranya kata Nabi SAW, asyaddun nas azaban yawmal qiyamah al-musawwirun atau kama qala. Orang yang paling dahsyat di azab di akhirat kelak adalah orang-orang yang musawwir. Musawwir iaitu orang yang membuat gambar. Ada tegahan, kalau tanya larangan atau tegahan, memang adalah, antaranya hadis yang saya baca sebentar tadi. Cumanya para ulama berbeza pandangan. Apa maksud al-musawwir? Apa maksud surah? Apa yang dimaksudkan dengan surah, gambar ataupun adalah gambar ataupun sesuatu yang dibuat rupa, dibentuk. Para ulama berbeza pandangan lah perkara tersebut. Wallahu a'lam, saya secara peribadi cenderung kepada pandangan yang mengatakan surah ataupun gambar ataupun patung yang dilarang itu apabila patung itu ada unsur pemujaan, memuliakan, mengagungkannya. Itu yang saya faham berdasarkan semakan saya, berdasarkan bacaan saya, berdasarkan pemerhatian saya kepada perkataan-perkataan para ulama. Saya memahami maksud manusia yang mereka yang paling dahsyat dikenakan azab pada hari kiamat ialah mereka yang membuat gambar untuk diagungkan, menggantung gambar untuk dimuliakan, diagungkan, dibesar-besarkan. Itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW. Sekalipun demikian, saya seperti yang disebut oleh ramai di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, kata para ulama al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar dari perbezaan pendapat di kalangan ulama itu mustahab. Maka dalam persoalan ini ada ulama yang mengharuskan gantung gambar keluarga dan seumpamanya, ada ulama mengharamkan. Maka tindakan yang lebih selamat ialah kita menjauhkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Sebaliknya, jika ada gambar pun kita letak di dalam frame dan kita simpan di dalam almari. Jika ada keperluan, kita buka nak tengok sesama keluarga, itu tak ada masalah. Elakkan menggantung gambar di dalam rumah bagi keluar dari perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sekali